Dimulakan dengan kaki kanan, pendekar melangkah pergi tanpa menoleh. Mereka berempat meredah malam. Waktu malam masih awal. Selepas isyak mereka bertolak. Buat masa ini di dalam benak mereka hanya La ilaha illallah. Semangat yang tidak akan luntur walaupun dibakar dengan api. Dengan backpack yang lengkap, fully loaded dengan armor. Kalau berat 60 kg tu hanya mainan. Kena pula dengan radio terang dan bateri 70 kg saja je. Orang yang biasa angkat ni tahulah bagaimana beratnya. Mereka berlari di dalam salji. Dah tentu kaki tenggelam sekaki atau lebih. Salji lebih berat daripada air. Berlari dekat air pun tak berat. Bayangkan 1000 meter altitude berlari ke bawah. Tapi Tun Mamat ni bijak. Dia akan kurangkan guna tenaga yang banyak. Biasalah, kadang-kadang pegawai ni pemalas sikit. Sebelum itu, Tun Mamat telah membuat peluncur. Ianya untuk digunakan semasa turun. Dengan ini, ianya menjimatkan masa dan tenaga. Tun Mamat juga membuat pelapik daripada besi seperti ski untuk diletakkan pada bahagian bawah badan semasa merangkak. Dengan ini, mereka hanya perlu menguak sahaja ke depan. Bijak sungguh. Mereka boleh meluncur dengan laju. Maka ianya sukar dikesan. Seperti macam main upih pidang, tiada break. Kena pandai-pandai lah, sama ada jatuhkan badan ataupun tergolek. Buat masa ni, shovel sangat berguna. Ianya dijadikan pendayung untuk bergerak ke hadapan. Setelah sampai di dataran, Tun Mamat mengarahkan agar berhenti. Pendekar memang sudah sedia maklum posisi berkawal mereka. Mereka memang telah dilatih dengan baik. 2 orang di dalam posisi berjaga dengan senjata. Sementara Tun Mamat dan Kopral di dalam posisi memantau. Kedudukan T-72 hanya beberapa ratus meter saja di hadapan mereka. Setelah memastikan kedudukan sniper, Tun Mamat mengarahkan pendekar ke tempat T-72 menggunakan T-72 sebagai umpan dan tempat berlindung. Mereka meluncur lagi sehingga sampai ke T-72. Mengambil kedudukan mereka di tepi T-72, Tun Mamat mengarahkan pendekar menggunakan peredam bunyi silencer yang dipasang pada AI Accuracy International pada sesiapa yang tidak mengetahuinya. Masing-masing telah bersedia dalam membidik sasaran mereka. Kedudukan mereka telah diatur secara tersusun. Bermula daripada Tun Mamat melepaskan tembakan daripada tepi rantai T-72 hinggalah yang lainnya melepaskan tembakan. Tidak pernah ada sebutir peluru yang dibazirkan mereka kecuali tertanam di dalam tubuh musuh. 1 peluru, 1 musuh. Jelas 4 orang sniper telah tewas. Kopral, buka set radio. Cari siaran mereka. Cuba pantau di sekitar. Kalau ada yang kita terlepas pandang. Tun Mamat mengarahkan. Semasa mencari siaran, mereka dapat mendengar salah satu frekuensi musuh. Hidupkan enjin. Pada awalnya mereka tidak tahu apa maksudnya kerana ianya bahasa Serbia. Tidak lama selepas tu, mereka terdengar bunyi enjin T-72 dihidupkan. Turret T-72 ke kiri dan ke kanan. Lampu pun dinyalakan. Masa itu masing-masing mencari blind spot T-72 untuk elakkan daripada dikesan. Malangnya, jelas kedudukan mereka telah dikesan musuh. Mungkin daripada percikan api rifle tadi. Mereka yang berada di pihak Serbia telah mengesan kedudukan pendekar. Suasana agak tegang buat masa ini. Tun Mamat hanya gunakan isyarat tangan untuk memandu pendekar tentang apa yang perlu dilakukan. Kopral sedar itu adalah isyarat untuk merampas T-72. Mereka menyelinap kiri dan kanan, melarikan diri daripada lampu untuk mengelakkan daripada dikesan. Hampir setengah jam mereka melarikan diri ke kiri dan ke kanan. Kemudian terdengar suara orang berbual sesama mereka. Tidak lama kemudian mereka terdengar bunyi. Suatu kesilapan besar yang telah dilakukan oleh pihak tentera musuh. Tun Mamat menunjukkan isyarat mulut ditutup dan lepaskan bom asap ke dalam T-72. Kopral dan lainnya hanya mengangguk dan bersedia untuk melakukan. Sementara itu, Tun Mamat telah menyediakan tali tangsi untuk menjerut mangsa. Kesilapan mereka kerana membuka hatch. Apabila keluar kepala seseorang, Tun Mamat bertindak pantas dengan menjerut leher operator T-72. Sementara itu, Kopral terus membuang bom asap ke dalam T-72. Berkepul-kepul asap di dalam T-72 itu. Kedengaran pula suara orang terbatuk-batuk. Manakala operator yang terjerut tadi hanyalah separuh badan yang terkeluar. Kakinya tergapai-gapai, tangannya pula meronta-ronta menarik tangsi yang dijerut, mencakar-cakar dan badan menggelebat seperti ayam yang telah disembelih. Tun Mamat teruskan juga menjerut menggunakan seluruh tenaganya. Setelah hampir 5 minit, badan musuh mula mengeras, terkejang dan terkaku.
Sementara itu, suara yang terbatuk-batuk tadi sudah tidak kedengaran. Kemungkinan mereka telah pengsan kerana terhidu asap yang banyak. Setelah menarik musuh yang dijerut tadi, Tun Mamat mengarahkan menembak ke dalam ruangan T-72 pula. Ianya sebagai langkah berjaga-jaga supaya tiada insiden yang tidak diingini berlaku. Mereka telah mengambil masa di dalam sekitar 20 minit untuk memastikan ruangan tadi bersih daripada asap dan tiada yang cuba keluar. Pendekar telah masuk ke dalam ruangan T-72 membawa keluar mayat-mayat yang berada di dalam. Ada 3 orang kesemuanya. Sementara itu jelas kedengaran di dalam radio bahasa yang tidak difahami. Oleh kerana tidak dapat memahami bahasa tadi, mereka hanya berdiamkan diri. Sebenarnya, ini ialah pengalaman pertama Tun Mamat dan anak buahnya menawan T-72. Mereka tiada manual, apalagi nak Google pada waktu tu untuk mengetahui bagaimana cara memandu ataupun operasi T-72. Tun Mamat bertanyakan kepada Kopral, "Awak tahu ke nak memandu benda ni?" Kopral membalas, "Tak tahu tuan, tapi Scorpion tu saya pernah lah cuba. Dia mungkin lebih kurang sama saja, paling kuat pun ke depan dan ke belakang," jawab Kopral selamba. "Masalahnya tuan, nak menembak ni tidak tahu macam mana. Swiss trigger yang mana satu, semuanya bahasa Rusia," ujar Kopral. "Macam ni, kita pusingkan je turret ke arah Serbia, lepas tu kita picit apa saja Swiss. Masa tu baru kita tahu mana satu Swiss triggernya. Ada 20 butir peluru, kita cuba ke semuanya, baru best," ujar Tun Mamat. Baru sahaja mereka cuba memusingkan turret ke kiri dan kanan, rupanya nak bawa kereta perisai begini pun perlukan skill. Kalau tak tahu payah rupanya. Tiba-tiba mereka terasa bergegar di sekeliling mereka. Setelah diteliti, rupanya mereka telah dibedil. Apa tidaknya, mereka telah dikesan oleh artileri Serbia. Tindakan pendekar merampas T-72 telah mendapat tentangan. Mereka telah diserang bertubi-tubi dengan meriam Serbia. Namun setakat ini mereka masih terselamat. Segala letupan telah tersasar daripada terkena bedilan meriam. Dalam keadaan bergegar dan pening, mereka buat kerja. Mereka mula memusingkan turret. Bersambung di dalam episod seterusnya.